Kita selawatnya Allahumma salli ala nabina Allahumma salli ala diciptakanku untuk mencintaimu. Sekali lagi diciptakanku untuk mencintaimu. Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi. Dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana al-ana ya akraman. Sudah mula bertapak cinta dan juga rindu di dalam hati buat Rasulullah SAW, sahibul maulid. Ya kulli hanya Allah yang menyaksi, nama terpahat di hati. Alhamdulillah ku memuji, di kurnia namamu Nabi. Namamu terus menyinar, hatiku menggeletar saat namamu didengar. Air mata terus memancar, malaikat jadilah saksi. Ku bercinta dengan Nabi, jangan disiksa. Tubuh ini diciptakan demi Nabi. Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana al-ana ya akraman rusulil kirami al-juzi ya kulli Jadi sebelum menyaksi Rasulullah SAW, menjadikan iman meninggi kerana yakin. Sebelum melihat Nabi SAW sudah yakin, kata bahwasanya, ya Allah, apakah saya bisa melihat seperti mana mereka yang telah mimpi baginda. Itulah permulaan bagaimana ustaz dulu. Hampir hadir dalam majlis maulid saja, tiba-tiba dalam majlis maulid tadi dengar cerita kisah-kisah mimpi Dr. Judah kah contoh, dengan Syekh Wahbah kah contoh. Macam mana dengan ulama-ulama yang bercerita tentang mimpi mereka dengan Rasulullah SAW. Waktu tu rasa saya juga akan taruh harapan yang tinggi untuk mimpi bertemu Nabi SAW. Maka keberkatan bulan Maulidur Rasul dipertingkatkan jumlah bilangan selawat. Ustaz baca sallu ala khairil anamil mustafa badrit tamam. Tu kata Nabi sebutanmu siang dan juga malam. Siang pun baca yang tu, walaupun habis dah maulid, dah habis dah majlis. Malam tu habis dah pukul 2 pagi, kan? Tapi sampai rumah walaupun baru 2 pagi pun terus hidup sambung sallu ala khair. Kawan-kawan kata, tidak contoh itu kan. Jadi esok pula lagi pasang lagi duduk dengar kat laptop tu sallu ala, sampai terngiang-ngiang. Kalau orang yang pernah main dulu dia ada satu game nama
Game apa kereta ni? Underground apa dia? Game kereta. Need for Speed. Oh, pandai, Masya Allah. Kalau kerja duk main tu, dia kena ligang polis kan? Polis kali yang dia punya bunyi. Kalau sepanjang hari dia main yang tu, sepanjang hari dia main tu, malam ni dia tidur, lagi tengah tidur, dia tangan dia akan elak ke kanan. Sebab tiba-tiba dia nampak divider, kan? Tiba-tiba dia tengok gitu. Ya, Ustaz pernah jumpa budak belajar university. Yang waktu Ustaz jadi pensyarah di UiTM dulu, dalam mereka punya bagi apa ni, sama'ah, earphone. Orang putih bahasa Melayu bagi apa? Ear, telinga. Sini. Earphone. Tiba-tiba duduk kepala gitu. Jing. Oh, tak apa. Apa dia tengah dengar tu kan? Kita tak dengar. Dia duduk alam dia. Dia dengar bunyi penuh dalam ni. Apa speaker ni. Lagi. Tiba-tiba dia terus baca, "What's wrong with the world, mama?" Wow, dia punya matan. Lajunya. Dan lepas tu tak cabut tu, tanya, "Lagu apa?" Dengar lagu apa? Dia kata, "Lagu orang putih." Ustaz, putih? Apa best dia? Kan? Dia kata, "Ustaz, kan, dia kata, bila kita dengar lagu-lagu orang putih ni, kita boleh bahasa." Tu je pak dia. Kita boleh bahasa, kita tahu nak cakap. Oh, dahsyat noh. Kamu memang buat presentation gitu ah. What's wrong with the world? Mak macam tu gitu ah. Buat presentation depan syarah gitu ah. Dah itu kan. Jadi kita boleh bahasa. Sebab saya tak pandai orang putih, saya lebih suka mendengar orang putih, saya boleh bahasa. Yes. Jadi selama ni kamu duk dengar lagu ni, kamu boleh bahasa. Boleh Ustaz? Saya boleh cakap orang putih apa semua. Macam tengok filem. Okey. Cuba bayangkan bagaimana orang yang sentiasa di telinga dia dengar dendangan qasidah puji-pujian buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan dia tak boleh apa? Saya dengar qasidah mahabbah Rasul. Takkan tak boleh apa? Tak rasa nak menangis rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Betul lah. Dengar qasidah Fartil Hum ataupun ya badratim min haza kulla kamalin. Bila dengar gitu dah tentu rasa teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi biasakan telinga mendengar, biasakan mata melihat orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amanah, dengan ma'rifah yang betul. Lama-lama hatimu akan dapat habuan dia. Iaitu sebut saja bab nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan ada satu getaran. Contoh, Ustaz bagi contoh. Apabila cawan pecah di dapur, rumah kita 3 tingkat. Bukan 2 ni, 3 tingkat. Bukan tingkat 3. Rumah kita 3 tingkat. Cawan pecah di dapur. Cawan bunyi macam mana cawan? Bila jatuh pecah, kepong jatuh gitu kan. Kita duduk atas tu jadi hati je nah. Dengar. Dia akan ada satu calaran. Dia main kecalaran dalam hati kata. Allah, cara bunyi ni macam cawan Hong Kong yang aku beli tu. Contoh kan, contoh. Kalau bunyi gitu ya. Nasib baik cawan Cina. Dia tak turun gitu. Tapi dia kena dengar bunyi gebung tu. Dengar bunyi pun dia boleh rasa dalam hati dia kata, ini mak yang tebal ni. Bukan biasa-biasa jatuh ni. Apa jadi ni kat bawah? Kalau bunyi lagi kuat, boom gitu, dia tahu kata bawah saya, ini jak tu ni. Dia memang orang cakap gitu kan dia. Ni jak ni, ada beza kan? Bunyi jak jatuh pecah macam mana, bunyi pinggan jatuh pecah macam mana, mesti ada jatuh. Kalau periuk jatuh, kang tahu dia nak berhenti gitu kan. Itu kan periuk. Betul tak? Ada tak sentuhan pada hati? Ada. Demikianlah pujian buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula saja pegang mic, seorang bunyi, ustaz pegang gitu kan. Macam Syekh Saleh sebutkan dalam qasidah kata. Iaitu apa dia? Bimadhi Muhammadin tahiyal qulub وتندفع المصائب والكروب وتنحل العطايا من كريم وتغتفر الخطايا والذنوب. Bila dibacakan maulid-maulid, hati kita jadi apa? Rindu. Dalil buktinya ketika mana para sahabat
selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat kerajaan Islam dipimpin oleh khalifah yang pertama ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Kan Sayyidina Bilal dah pindah pergi mana? Bumi Syam. Sampai di Bumi Syam, duduk di Bumi Syam lama kerana tak tahan nak duduk di Madinah. Kerana apa? Kerana terlalu rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ustaz sebut ada satu video. Cari video tu. Video RAM ustaz sebut. Suara dia lebih kurang bunyi macam ni aja. Rindu itu bukan adalah satu penyakit. Itu bahasa. Rindu itu bukan satu penyakit. Tak ada orang pun yang pergi hospital minta ubat untuk sakit rindu. Tapi rindu itu adalah anugerah bangli. Contoh itu. Rindu itu adalah satu anugerah Allah bagi kita. Okey, macam mana ustaz? Orang yang pernah rindu, orang cinta tahulah. Kalau bangkit pagi ni tak ada rasa rindu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bimbang. Bimbang sangat. Orang yang tahu pernah merindu tahulah kata kebimbangan tu tahap mana. Dia ibarat macam ni, ustaz bagi contoh. Kita tak semayang subuh pagi tadi. Tak mayang subuh. Taufik tak mayang subuh pagi tadi. Mayang terlambat. Dia terlepas. Allah bangkit-bangkit. Waktu duha dah. Tak mayang subuh. Rasa macam hati. Orang yang biasa bertekun salat, dia akan rasa resah. Satu waktu je pun. Betul tak? Satu waktu je kau tinggal pun rasa resah. Tapi kalau Mak Tok tengok orang luar, kadang-kadang ada beberapa orang terkejut, 5 waktu dia tak rasa apa. Kita yang resah untuk dia. Kan? Ya, hang tak resah langsung, tak resah. Sebab tu man zaqa arafa. Siapa yang telah rasa, dia kenailah, dia tahulah. Ya Allah, resahnya aku kalau tak solat satu waktu. Macam mana kalau bangkit pagi ni tak ada rindu buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada rindu buat Allah Azza wa Jalla. Jadi bangkit taubatlah. Bangkit sebutlah nama Allah, bangkit sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau duk dengar selalu nama Nabi Muhammad, macam Ustaz kata tadi lagu tadi, pasti dalam hati dia ada getaran masing-masing.